Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 105, saya Amin Fuad bersama dengan Izzy Nazri dan juga Amir Rafat. Kembali kita selepas beberapa bulan rehat. Malaysia Football League dah kembali ataupun Liga Malaysia dah kembali, Liga Premier, Liga Super. First week yang start itu ataupun minggu ke-14 itu kita dah kick off dah start balik lah. Tapi apa yang kita nak cerita pada hari ini adalah walaupun MFL dah kembali ataupun Malaysia Football League ataupun Liga Malaysia dah kembali, tapi ada dua perlawanan ditangguhkan. Kedah melawan Pulau Pinang, Sarawak United lawan dengan Perak 2 akibat ada kes COVID-19. Maksudnya perlawanan itu juga akibat ada beberapa pemain positif COVID-19. So kita nak bercerita sebab ada beberapa kabar angin, dakwaan daripada beberapa orang kata source lah ataupun yang terdekat yang kita orang ada dengar ni kan. So 3 pemain katanya untuk Kedah pula ni kita bercakap pasal Kedah dengan Pulau Pinang lah Kedah katanya ada 3 pemain positif COVID-19, 1 pemain senior, 2 pemain muda katanya. Selepas Hari Raya Aidiladha katanya, sebelum masuk camp based training, maksudnya dia orang ada gelembung sukan, maksudnya dia orang ada training, camp based training tu lah, maksudnya masa cuti bila nak masuk ada yang positif, ada 3 katanya. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh MFL lah. Pemain yang positif ketika ini tidak bersama dengan pasukan, dia kata, dan bukan berada dalam gelembung sukan. Okey, tapi persoalannya sekarang, walaupun MFL dah keluarkan kenyataan yang baru mengenai apa orang kata tertangguhnya perlawanan ni, tapi kau rasa kenapa 2-3 orang yang positif, kenapa masih nak tunda perlawanan? Personally, kalau kau tanya aku kenapa, aku jawab paling mudah lah ataupun bahasa untuk faham, kita dalam tempoh yang tak ada siapa-siapa ataupun tak ada badan ataupun agensi yang boleh melangkaui arahan daripada pihak kerajaan. Apa-apa pun tindakan ini sebenarnya aku tak setuju. Tapi inilah yang berlaku di Malaysia untuk waktu sekarang ni. Apa-apa program atau apa-apa aktiviti semua mesti rujuk pada yang atas. Kalau yang atas kata tak boleh, you fight lah biar macam mana pun, ia tidak dibenarkanlah sebagai langkah-langkah keselamatan. Tapi macam aku cakap sekali tadi, aku tak setuju. Okey, kenyataan terbaru MFL kata, dia kata penguatkuasaan tertakluk kepada MKN. Dia orang baru nak apply. Katanya boleh teruskan permainan. Kenapa tak awal-awal lagi cadangkan ke MKN, isolate pemain itu ataupun jauhkan pemain yang positif daripada, dah tahu bukan berada dalam gelembung sukan, kenapa tak benda tu tak dibuat awal? Isu ni daripada kita berborak pasal sport bubble dulu. Sebab MFL dia tak ready, dia tak tahu apa dia nak buat. Dia tak ada plan B, dia tak ada plan C, dia tak ada plan. Dia hanya bergerak, hanya mengikut keadaan. Bila dah jadi, lepas 3 hari baru tiba, lepas 3 hari, lepas dia tunda perlawanan Kedah dengan Penang, baru dia keluar kenyataan hari ni. Kita mohon semoga kita dapat permohonan melalui KBS kepada KKM, kalau boleh yang dah posisi tu isolate, perlawanan jangan ditunda. Dia tak expect benda ni jadi. Sebab kenapa dia tak expect? Sebab dia tak ada plan. Typical MFL lah. Apa yang kita nak heran? Dia atas kertas, contoh untuk sport bubble tu sendiri, nampak mantap macam pro lah kononnya. Tapi dari segi penguatkuasaan dia pun kita tahu MFL tak mampu buat benda tu. Itu daripada MFL sendirilah. Jadi kalau sebab soalan kau berkenaan kenapa tak lepas ni, kenapa tak ada tindakan apa semua, bagi aku mudah aja. MFL, they got no plan. Tak ada contingency plan. Memang MFL, inilah perangai MFL yang dia katakan agenda bola sepak nasional ini adalah keutamaan dia, kepala hancit dia. Okey, ada yang mendakwa statement MFL ni macam tak berapa betul. Ni dakwaan lah sebab kalau pemain lain tak ada kontak dan negatif, kenapa batal? Katanya ni macam cover up lah kononnya kan. Kononnya. Kau rasa lah Izzy, adakah SOP MFL ni tak diikuti sebenarnya oleh pasukan? Pemain, pegawai langgar SOP, kau rasa? Untuk kes ni susah aku nak cakap. Sebab kalau ikut apa yang diklaim adalah sebelum masuk ke camp based training. So ini atas diri masing-masing lah. Aku rasa bukan sebab SOP. Aku rasa SOP tu ada. Dan aku yakin 90% ke atas ramai yang follow, yang ikut. Dan mungkin ada sedikit. Mungkin kita tak pasti pasal banyak.
Aku tak nak tuduh tapi ada. Ji, kau banyak follow player punya IG pun kau pun tahu. Tak payahlah. sebab yelah, Amir cakap pasal Instagram kan, sebab ada setengah tengok Instagram pemain macam tak berada dalam camp base training. Ini kita bukan nak tuduh lah, kita tengok gambar kadang ada orang dekat mana, kita tak rasa macam ini camp base training ke kan, tapi itu kita tak tahu betul atau tidak betul lah. Okey, kita teruskan SOP yang kita tahu dari KBS. Ini yang kita tahu. Ujian swab sebelum masuk ke dalam sport bubble ataupun gelembung sukan. Nombor 1, nombor 2 ni ada panjang lagi lah. Negatif saja yang boleh masuk dalam sport bubble. Tidak dibenarkan ada pengunjung tetamu sewaktu sport bubble ni. Sebab tu tak ada boleh ada pengunjung. Surat kebenaran PDRM untuk bergerak ke training lah. Kenderaan tak boleh lebih 2 orang, tak boleh pengangkutan awam juga, tak boleh naik pengangkutan awam, tak boleh kongsi air, makan, tuala semua tak boleh kongsi, cek suhu, MySejahtera ni semua biasa. Kena pakai pelitup muka sebelum dan selepas training, kurangkan interaksi sosial, tak boleh guna bilik persalinan, tinggal premis selepas latihan, tinggal secepat mungkin lah. Ujian RTK antigen 2 kali seminggu. Yang ni pun 50-50 lah ujian ni sebab bukan murah kau nak buat untuk satu pasukan. Nak masuk atlet perkampungan MSN pun kan, ni kita bercakap pasal MSN ni atlet MSN, atlet negara yang pergi bertanding ke Olimpik. Kita tahu nak masuk atlet perkampungan MSN sangat-sangat ketat, kena pakai PPE macam orang biasa. Macam orang biasa nak masuk kena pakai PPE. Okey, tapi kalau ada pegawai dan pemain langgar SOP katakan langgar SOP lepas tu dah kantoi ke apa benda ke, ada ke hukuman daripada MFL? Min, kalau ada hukuman pun, contoh akan hukuman apa dia boleh buat? Gantung ataupun bayar denda. Kalau nak bayar denda, pasukan ada duit kena bayar. Dia buat camp based training ni pun, pasukan basic asas dia nak bayar gaji pun tak ada. You percaya ke dia buat camp based training? Berapa tim yang mampu untuk buat camp based training? This is ridiculous, man. Benda ni kita dah bincang daripada dulu. Kau sendiri cakap untuk kita buat sport bubble di satu tempat high cost. Lagi kau nak cakap pasal camp based training, masuk nak kena ada pakaian khas PPE. Dalam kes ni, sebelum munculnya kluster sukan, pandangan aku secara peribadi, aku rasakan MFL memang seperti sedia kala sejak lahiriah dia sampai sekarang masih tidak efisien. Kedua, aku rasa pasukan dan pemain-pemain sendiri yang merasakan diri mereka ni ada privilege perlulah memberikan satu contoh yang baik kepada masyarakat, sebab diorang ni being good, paid very well, very good. Kita mahukan golongan-golongan yang berada di atas sana, sekurang-kurangnya ada 1-2 golongan yang menunjukkan satu contoh yang baik. Kita dah tahu ahli parlimen kita tak mampu. Paling kurang kita pemain bola sepak kita lah. Sebab this thing is either no existence of SOP ataupun breach of SOP. Antara dua je. Kita jangan tipu diri kita, diorang pun jangan tipu diri diorang. Aku rasa kita pun taksub dengan setiap pasukan kita, tapi kalau kita tengok sendiri macam Selangor buat video hari raya ada berkunjung macam tu pun aku rasa it's wrong. Itu pun dah salah. Jadi mana wujudnya camp based training, pematuhan SOP, aku rasa this is ridiculous, man. Aku rasa tak wujud benda tu dalam industri bola sepak. Aku rasa kalau social football lagi tunjukkan satu contoh yang lebih baik kot daripada this so-called professional football. Okey, ada dakwaan lain yang mengatakan pemain pegawai pergi sana sini lepas cek MySejahtera. Sebab MySejahtera kalau you check in, you boleh check kan. Kalau itu perkara yang berbangkit, obviously benda itu tak patutlah kan. Sebab benda ni bukan melibatkan diri kita sendiri, tapi kita melibatkan satu pasukan, melibatkan pengurusan. Kalau dah merayau-rayau ke sana ke sini, kat mana SOP dia kan? So bagi aku, yalah, SOP tu disediakan, tapi tinggal kita nak patuh atau tak patuh saja. Benda ni semua atas individu lah. Kalau ada orang yang pentingkan diri sendiri, susah juga kan. Terkesan lah untuk semua pasukan yang terlibat kan. Especially yang macam yang kau sebut tadi, Kedah terpaksa tunda apa semua kan. Kesian lah. Mungkin kita boleh tengok balik SOP yang perlu ditukar untuk demi kebaikan ekonomi dan sosial pasukan lah. Sebab kita tahu, macam Amir cakap, bukan semua pasukan mampu buat camp based training, dan bukan semua pasukan mampu nak buat RTK test every week apa benda semua dengan tak payah gaji apa semua kan. So mungkin dengan kelonggaran 2 dos vaksin ni boleh ada kelonggaran, ataupun tak tahulah, isolate dan jauhkan pemain yang bukan
yang kaitan supaya perlawanan boleh dijalankan seperti biasalah. Dari sudut lain pula, MFL kata pemain dapat, ataupun kenyataan MFL lah, dia kata pemain dapat masa cuti. Maksudnya dia dah keluar daripada gelembung. Maksudnya masa cuti tu dia buat apa? Masa cuti tu ada orang ziarah ke? Dia keluar ke? Ataupun benda ni cover up ke? Macam mana? Masa cuti, sebelum cuti apa berlaku ni? Ada raya ni. Lepas tu tak, yelah. The thing is, lepas tu pula kita fikir balik, sebelum game, seminggu sebelum game, tak logik kalau dapat cuti panjang-panjang. Itu seingat, tak tahulah, aku tak tahu macam mana tim bagi cuti. Macam contoh, kau ada seminggu lagi nak masuk game kan, apa benda semua, ada game based training, takkanlah cuti kau lama-lama 3-4 hari tu. Lebih seminggu kan. 3 betul. Aku pun macam tu lah cakap, kita tak sebenarnya kurang jelas. Benda ni terlalu, orang kata vague, terlalu kabur untuk kita laksanakan. Tetapi macam Izzy cakap, aku setuju, SOP tu ada, sama ada kita tak follow, itu pun memainkan peranan. Sebab kalau dalam satu liga, ini melibatkan 4 tim Liga Super, 4 tim Liga Perdana, 2 tim Liga Super. Mungkin ada ketidakpatuhan apabila bukan berada dalam base training. Itulah. Aku dah sentuh pasal contoh yang patut diberikan. Jadi diorang sebenarnya patutnya ketat sebenarnya. Sebab tu bila kita tengok on paper, aku ada data. Jadi tunjuk sikit data. ada data sikit. Aku tak nampak kat orang. Tak nampak. Nak pakai tak nampak tak? Main pula. Nak kita hopong sikit. Jadi sebenarnya benda ni aku rasa kita tak serius. Kita tak ambil serius benda ni. Dalam cuba satu, pemain sendiri dan pengurusan pengasukan tidak mengambil serius dalam mengendalikan isu daripada rapid test. Rapid test sudah memang terpaksa buat lah. Aku rasa dalam pematuhan on and off, balik rumah, itu satu. Kedua, MFL sendiri dalam mengendalikan isu ni, aku rasa diorang dah ada contoh last season, bila perlawanan ditangguh separuh musim, sekarang benda ni sepatutnya ada contingency plan. Aku apa-apa pun aku tetap menyalahkan penganjur liga. MFL patut bertanggungjawab, dia patut duduk dengan FM selaku penganjur liga tempatan. Aku rasa MFL tak lagi teruk tidak efisien kali ini sebab tak ada diorang ada Euro 2020 hari tu yang patut dijadikan contoh apa yang berlaku sekiranya benda-benda ini. Diorang boleh jangka. Sepatutnya diorang boleh jangka benda ni. Cuma orang cakap Euro lain Euro banyak duit. Itulah, exactly. Tapi apa beza yang Bina dia buat? Bila buat permohonan melalui KBS kepada KKM untuk tak perlu tundakan perlawanan. That's the least you can do. Patutnya benda tu, bila dah kita expect benda ni berlaku, game hari tu tak perlu tunda. Pegawai hari tu yang positif patut isolate saja. Yang lain kalau positif, carry on. Sebab tu aku cakap, dia tak ambil pengajaran daripada apa berlaku season lepas. Dan apa pengajaran yang berlaku baru-baru ni dekat Euro 2020, apa yang tindakan sepatutnya dilakukan. Tapi aku takut. Macam biasalah, typical MFL lah. Tapi aku takut benda ni cover up juga. Mungkin dia orang cover up apa, Min? Tak tahulah, ini andaian saja. Mungkin kita suka andaian. Mungkin dia orang berada di dalam gelembung sukan. Mungkin pemain-pemain yang lain semua kena kontak. Mungkin juga. Takkan dia nak cakap macam tu. Kalau dia cakap itu bermakna itu tak ada camp based training. Kalau lah katakan yang diorang dua ni diorang cancel sebab sebenarnya diorang ni memang dah ada dalam camp based training. Yang lain ni semua pun ada terlibat, mungkin lah kan. Tak tahulah. Maksudnya ada maksudnya dah bukan 2-3 orang saja positif, lebih positif macam tu. Bukan, mungkin yang lain tu semua negatif tapi diorang tu semua kena kuarantin juga. Faham tak? Sebab nak mengelakkan daripada, sebab diorang dah faham tak? Mungkin diorang dah masuk dalam camp based training tu. Mungkin ini andaian saja. Okay, aku rasa itu sahaja masa yang kita ada pada minggu ini. InsyaAllah kalau tak ada rezeki lagi, kita akan jumpa minggu depan dengan topik yang baru. InsyaAllah support pemain ke-12, support bola sepak lokal, bola sepak lokal, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.